أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبحق من أنزلت عليه سورة الفاتحة يا فارج الهم ويا كاشف الغم ويا من لعباده يغفر ويرحم اللهم يا دافع البلاء ادفع عنا البلاء والوباء والأدواء والفحشاء والمنكر من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة كافة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير إنك نعم المولى ونعم النصير لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم أنزل علينا دواء وشفاء ورحمة على أوجاعنا وأمراضنا وأسقامنا فتبرأ برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Doa yang dipanjatkan ke hadrat ilahi. Semoga kita sama-sama tabah dan juga semoga kita sama-sama dapat sabar dalam menghadapi ujian yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Suasana hujung minggu di sekitar Bandaraya Kuala Lumpur. Apa khabar keluarga Malaysia? Terima kasih bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Pada pagi ini, semestinya kita menggunakan platform yang berbeza untuk kita membawakan persiaran dan juga membawakan gambaran pagi ini di saluran berita RTM, TV1 dan juga di RTM Click. Ya, Hani dan juga Ismail bersama dengan anda untuk siaran pada hari ini. Tentunya Alhamdulillah kita berjumpa lagi. Kita masih lagi diberi kesihatan yang baik. Kita doakan supaya ia kekal sebegitu. Dan yang paling utama sekarang ni adalah untuk terus mematuhi SOP. Ini yang paling utama yang perlu kita lakukan dari hari ke hari. Jangan pernah kita alpa kerana kita masih lagi belum menang. Dan yang paling utamanya adalah bila kita bersesak untuk pergi ke satu lokasi, kita sentiasa mematuhi penjarakan itu. Kita faham ada setengah destinasinya juga tak dapat nak berbuat demikian. Tetapi pematuhan SOP itu tetap perlu diteruskan. Kerana kita tahu ramai sebenarnya yang bersemangat untuk pergi dengan pelbagai aktiviti yang banyak sebenarnya disediakan di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur dengan bayar samanya, tetapi dalam masa yang sama juga beruntungnya juga kita ni bila dapat diskaun yang banyak, ramai yang akan rebut peluang ni Ismail. Sebenarnya bukan saja di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur, tetapi juga anda boleh pergi ke Balai Polis Berhampiran yang menyediakan pusat untuk pembayaran saman trafik dan juga boleh melaksanakan pembayaran secara dalam talian. Jadi untuk mengurangkan kesesakan dan juga untuk mengurangkan mungkin berjeda di tempat yang disebutkan itu, boleh pergi ke beberapa lokasi yang dirasakan sesuai dengan tempat tinggal anda. Namun begitu, walau apa jua yang berlaku, kita masih lagi mengharapkan agar kehadiran anda ke 100 Hari Aspirasi Keluarga Malaysia boleh diterjemahkan dengan pematuhan SOP dan pastikan sekurang-kurangnya anda sudah memenuhi 2 dos suntikan untuk hadir ke majlis tersebut. Ya, itu syarat yang telah pun ditetapkan dari awal lagi sebelum penganjurannya. Tapi dan kita nak kongsikan juga, mana bercerita juga pasal saman tadi kan, sebanyak 17.5 juta saman dikutip Polis Diraja Malaysia pada hari pertama tawaran diskaun hingga 80% sempena program 100 Hari Aspirasi Keluarga Malaysia yang bermula kemarin. Mana bercakap kepada pemberita, pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT, kutipan itu diperoleh selepas sebanyak 372,636 saman trafik dijelaskan di seluruh negara sehingga lewat malam sebelumnya. Jadi memang secara dalam talian kita faham ada juga yang tunggu-tunggu tapi tak dapat nak masuk secara dalam talian. Kerana itulah disarankan juga untuk anda pergi secara fizikal di Balai Polis yang berhampiran. Okey, insyaAllah masih ada masa lagi untuk anda mencuba nasib untuk membayar dengan kadar 80% tersebut. Namun begitu, kita kemaskini juga untuk perkembangan harian bagi kes COVID-19 yang dicatatkan 5,058 kes, masih lagi berada dalam 4 angka ataupun masih dalam
sekarang ke 4,000 ke 5,000 kes. Ini dinyatakan oleh yang berbagai Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, dan daripada jumlah itu 80% daripada kategori 3 daripada kategori pertama, dan selebihnya terdiri daripada kategori 1 dan juga kategori 2 98.4%. 212 saja memerlukan bantuan pernafasan, dan 4,957 kes sembuh baru turut direkodkan. Daripada kes itu 5,779 telah pun ditamatkan klusternya. Okey, ada 7 kluster baru yang direkodkan dan salah satunya adalah kluster yang berkaitan dengan tempat kerja. Jadi ini juga antara perkara yang perlu kita beri perhatian, sebab di tempat kerja pun boleh berlakunya penyebaran virus. Sebab kadang-kadang kita dari luar ataupun kita pergi bercuti ke mana-mana, kita membawanya ke tempat kerja, dan di tempat kerja pula kita bila dah hari-hari dah bekerja sama-sama ni, kita lupa kadang-kadang nak memakai pelitup separuh muka dan sebagainya. Okey, jadi duduk dalam pejabat sekalipun anda kena pakai, sebab ini sangat disarankan supaya dapat mengurangkan kadar jangkitan itu. Okey, seterusnya adalah tentang ini aspirasi oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat untuk kad digital bagi orang kurang upaya. Pendaftaran boleh dilakukan dengan lebih mudah. Dinyatakan oleh menterinya sendiri apabila dalam tempoh 24 saja kad OKU digital ini boleh disiapkan dan juga boleh dilakukan pendaftarannya, dan ini juga merupakan salah satu daripada penanda aras pencapaian Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat untuk melihat urusan-urusan digital ini dipermudahkan dan mengurangkan kerenan birokrasi, khususnya untuk golongan seperti golongan orang kurang upaya. Ya, betul, dan ini juga ditegaskan oleh Perdana Menteri sewaktu sambutan Hari Okey Sedunia baru-baru ini pada awal Disember ini. Telah pun dikongsikan bahawasanya setiap daripada kementerian yang ada di seluruh negara, pastinya tumpuan yang diberikan adalah KPI-nya. Salah satunya adalah memberi tumpuan kepada kebajikan dan juga kemaslahatan OKU. Okey, dan seterusnya kita nak kongsi juga berkaitan dengan kes yang kes buli memang sering berlaku dari dulu sampai sekarang tapi menjadi semakin membimbangkan juga apabila yang terbaru polis menahan 4 pelajar Maktab Rendah Sains Marak MRSM Sultan Azlan Shah Kuala Lumpur Kangsa berkaitan kes buli secara kekerasan seperti rakaman video yang tular di media sosial. Pada Ketua Polis Perak, Datuk Mio Fadila Charles Wahid berkata semua pelajar yang berusia 13 tahun itu ditahan selepas memberi keterangan di IPD Kuala Kangsa antara pukul 6 petang hingga 7 malam, dan telah pun menahan 4 pelajar untuk siasatan lanjut. Kes ini disiasat mengikut Seksyen 147 Kanun Kesisaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Okey, dan apa yang penting adalah selepas video itu tular ataupun dikongsikan oleh mereka yang mempunyai akaun media sosial tersebut, pengetuanya sendiri membuat laporan berhubung dengan dakwaan kes buli tersebut, dan salah lakunya berlaku antara jam 1 hingga 2 pagi kemarin dan membabitkan mangsa dengan 7 suspek remaja lain semuanya adalah pelajar tingkatan 1 berusia 13 tahun. Jadi ini sebenarnya banyak dibincangkan di ruangan maya ataupun oleh warganet sendiri bahawasanya tentang isu-isu buli ini yang tiada kesudahannya. Jadi apakah antara solusi yang boleh diambil dan juga apakah peranan pihak sekolah, ibu bapa dan juga pihak institusi pendidikan dalam memastikan agar gejala-gejala seperti menggunakan kekerasan fizikal ini boleh dihentikan dan juga boleh dielakkan. Okey, dah menjadi satu budaya kalau kita masuk ke sesuatu college dan juga universiti, kita ada macam sesi macam kita saling pengenalan dengan senior dan junior, ada ragging session yang kalau dulunya dia buat macam suka-suka yang kata tak adalah sampai tahap yang macam ni. Kita tengok sekarang kes ni. Kalau dulu dia lebih kepada macam tolong belikan ni, tolong belikan tu. Suai kenal, beramah mesra. So kita lebih ingat dan dekat dengan para senior dan juga junior-junior yang kita santuni tu. Tapi sekarang bila kita tengok situasi makin meruncing kerana menggunakan kekerasan. Ini memang tak boleh dikompromi. Ya. Saya pernah kena buli juga. Pernah? Saya pernah disuruh menyanyi. Seronoklah macam tu. Dah memang awak punya forte kan. Jadi itulah ruangnya untuk mempertunjukkan bakat. Jadi saya berterima kasih juga kepada senior-senior yang memberi ruang untuk mempertunjukkan bakat saya. Tapi apa-apa pun, dari segi tekanan kekerasan fizikal ini adalah sesuatu perkara yang tidak boleh sama sekali dilakukan. Dan kita ingin mengajak dan juga mendidik supaya kekerasan secara fizikal ini tidak sama sekali boleh dilakukan, baik sama ada di sekolah maupun di mana-mana tempat sekalipun. Betul, tepat sekali. Okey, baik. Keluarga Malaysia, teruskan bersama kami dalam siaran Sahabat Bagi Malaysia. Sepanjang siaran kita akan ada banyak penyiasan untuk anda semua. Jadi teruskan bersama kami hinggalah ke penghujung pukul 10 pagi nanti. Ketika nanti.